pada 16 Oktober 1980, suasana tenang di Balai Polis Batu Pahat bertukar cemas dan kecoh hanya dalam sekelip mata. Pada pukul 9.30 pagi, Balai Polis itu digegarkan dengan kedatangan 15 orang lelaki yang menaiki kereta, iaitu sebuah taksi dan kereta jenis Mazda. Dengan pakaian menutup sebahagian kepala, kasut getah, berserta pedang yang semuanya berwarna putih termasuk sarung pedang bersalut kain putih, yang bertulis ayat 2 kalimah syahadah, mereka terus menggila. Anggota polis, kaki tangan dan orang awam yang berada di situ pada mulanya tergamam dan tidak sempat berbuat apa-apa telah dilibas dan ditetak secara membabi buta oleh para penyerang. Walaupun mereka sedang melakukan serangan yang ganas, mereka masih menjerit melaungkan takbir. Tangisan dan rayuan kesakitan mangsa-mangsa mereka tidak diendahkan. Mata mereka meliar mencari mangsa seterusnya, tidak kira lagi sama ada mangsa seterusnya anggota polis ataupun wanita mengandung. Mereka terus mengamuk, dalam kekecohan amukan sekumpulan 15 pengikut ajaran sesat itu. 23 orang termasuk 14 anggota polis mengalami kecederaan. Beberapa orang telah menjadi mangsa mereka, antaranya ialah seorang wanita yang syarat mengandung, 6 kaki tangan awam Balai Polis, seorang budak pejabat dan 2 orang awam yang ketika itu sedang membuat laporan di situ. Seorang anggota polis Sarjan Azmi Yaakob ditetak dengan pedang di bahagian kepala, lengan dan jari. Ramai mangsa di sekeliling sudah dicederakan tetapi mereka bagaikan enggan berhenti dan kehausan darah. Terdapat juga mangsa yang putus tangannya akibat dari amukan berkumpulan itu. Bagaimanapun ketika mereka ingin bertindak lebih ganas, dentuman tembakan bertubi-tubi dilepaskan anggota polis yang menyedari serangan itu. Ia mengakibatkan 6 ahli kumpulan itu tumbang serta-merta. Melihatkan rakan mereka mati, anggota lain kumpulan itu bertempiaran melarikan diri. Kematian rakan mereka di hadapan mata masih belum membenihkan rasa gerun di jiwa. Malah kumpulan itu berhenti pula di pejabat di daerah Batu Pahat dan mahkamah rendah yang terletak berhampiran. Di situ, mereka seperti dirasuk terus bertakbir kuat menyebabkan keadaan menjadi kelam kabut. Tetapi muncul tiada yang menjadi mangsa. Mereka kemudian melarikan diri menggunakan taksi untuk mencari perlindungan di kawasan berhampiran. Seorang penduduk yang juga seorang penoreh getah di kawasan itu terkejut besar apabila melihat dari dalam taksi yang berhenti di luar rumahnya, keluar kumpulan lelaki berjubah putih dengan sebahagian daripada mereka lumuran darah di tangan, serta jubah dipercayai cedera akibat tembakan senjata api. Dia kemudian segera keluar dan membantu mereka yang cedera masuk ke rumah, mungkin kerana menyangka yang kumpulan lelaki tadi adalah mangsa. Penduduk itu tidak pula cuba bertanya mereka mengenai kejadian sebenar yang berlaku dan semua anggota kumpulan itu juga tidak bercakap walau sepatah pun perkataan. Pasukan polis yang melancarkan gerakan besar-besaran menesan saki-baki anggota kumpulan itu, dan pihak polis berjaya menesan 9 orang anggota ini yang telah bersembunyi di rumah penduduk kampung tersebut. Rumah penduduk kampung itu segera dikepung. Dan selepas tidak mempedulikan arahan dari polis supaya menyerah diri, serbuan telah dilakukan. 2 ahli kumpulan itu akhirnya terbunuh dalam serbuan itu. Polis terus memburu dan menahan semua saki-baki ahli kumpulan itu juga tidak jauh dari situ. Hasil pemeriksaan terhadap mayat ahli kumpulan yang berusia antara 21 hingga 60 tahun itu, mereka menjumpai sejadah, bendera putih mengandungi ayat 2 kalimah syahadah dan perkataan Muhammad, Mahdi dan Isa dalam huruf Jawi berwarna hijau dan putih. Serangan di Balai Polis Batu Pahat pada 16 Oktober 1980 itu mencatatkan satu tragedi hitam kepada sejarah keamanan negara ini. Ia lantaran fahaman songsang, kumpulan 15 lelaki itu melakukan tindakan gila kerana berani mengamuk dengan menyerang dan cuba membunuh di dalam Balai Polis. Semua penyerang itu percaya dengan tindakan nekat mereka menyerang Balai Polis itu, mereka kononnya akan mendapat jalan pintas untuk ke syurga. Intipan pihak berkuasa pada mulanya menesan seramai 20 orang menganggotai kumpulan sesat yang dipelopori 2 lelaki pelarian Kemboja, iaitu Lamin dan ketua anggota kumpulan itu, Muhammad Nasir Ismail.
Bagaimanapun hanya 15 daripada mereka nekat menyerang balai polis berkenaan. Mungkin menyangka mereka kebal. Ia apabila mereka berani menentang polis yang bersenjatakan senjata api dengan hanya menggunakan pisau dan parang. Tetapi sebaik 6 rakan mereka mati ditembak, mereka terus bertempiaran melarikan diri. Polis hutan yang sampai ke kawasan persembunyian itu mendapati kawasan itu dicacap dengan bendera putih yang ditulis Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nasir turut mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi dan pembantunya Lamim sebagai Nabi Isa. Menurut Tan Sri Ghazalis Hafia, Menteri Dalam Negeri pada ketika itu, Nasir yang mengaku sebagai Imam Mahdi merasakan kemuncak kejayaannya adalah dengan menakluki balai polis yang menjadi simbol undang-undang. Antara ciri ajaran sesat yang diamalkan kumpulan itu adalah Muhammad Nasir mengaku dirinya Imam Mahdi dan pembantunya Lamim sebagai Nabi Isa. Mereka juga percaya solat tidak perlu menghadap arah kiblat. Solat subuh tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Dan mereka tidak perlu melakukan solat Jumaat. Solat juga tidak perlu berimam dan kain putih menggantikan tanah untuk bertayamum. Ajaran sesat itu mula disebarkan pada pertengahan September 1980 oleh 2 lelaki rakyat asing berkenaan. Semoga kisah ini menjadi pengajaran untuk kita semua, supaya berhati-hati dalam mempercayai seseorang dan mengkaji terlebih dahulu sebelum melakukan apa-apa perkara sekalipun.